Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menemukan kembali kita dalam kuliah yang kedua ini walaupun dalam keadaan secara maya dalam video ini. Semoga hidup kita mendapat berkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari yang ke-15 Ramadan, dan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkatan ni, Rasulullah ingatkan kita, syaqa abdun adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfirlah. Malang sekali kehidupan seorang manusia yang sempat berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi, namun perginya Ramadan tidak menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi anak-anak sekalian, tingkatkan amal kita, tingkatkan iman kita, perbaiki amal kita, moga kita menjadi insan yang bertakwa, dan semoga segala dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, dan Allah masukkan kita dalam syurga Allah SWT, dan Allah jauhkan kita daripada api neraka Allah SWT, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kuliah yang kedua ini kita akan bicarakan tentang kepentingan ilmu akidah Islam dan asal kalimah ataupun maksud kalimah akidah. Baik, poin yang pertama tentang kepentingan ilmu akidah Islam dalam kehidupan seorang Muslim berbanding dengan ilmu yang lain. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling agung, yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim. Kepentingan ilmu ini dapat diukur dengan kepentingan ia dalam kehidupan manusia sama ada di dunia maupun di akhirat. Ilmu akidah adalah merupakan ilmu usul, ilmu yang pertama ataupun asas dalam kehidupan seorang Muslim. Seandainya asas itu tidak ada, maka akan runtuhlah segala-galanya. Kita ambil contohlah bangunan. Kita bina bangunan setinggi mana, seindah mana sekalipun, namun seandainya foundation bangunan tersebut fragile, lemah, sooner or later bangunan ini akan runtuh, bangunan ini akan roboh. Demikian juga lah dalam keadaan hidup beragama seorang. Sekiranya foundation agama itu fragile, lemah, maka dibimbangi beliau akan terkeluar daripada ajaran yang benar, masuk dalam akidah yang kufur. Oleh itu, akidah sebagai foundation, akidah sebagai asas merupakan ilmu yang paling penting. Yang lain merupakan furuk dalam agama. Bila sebutkan furuk ini bukan maksud tak penting. Bab zakat, bab solat sebagainya, itu benda itu asas. Tapi berbanding dengan akidah, akidah adalah perkara yang paling asas. Ambil contoh. Sekiranya seorang itu berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, tak pernah miss, tetapi masih tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, apakah amalannya ada nilai? Tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Segala amalannya itu tidak ada nilai di sisi Allah SWT sebab akidahnya rosak. Demikian juga sekiranya seorang sembahyang, baru-baru ni saya pergi bersama dengan mu'allaf buka puasa. Alhamdulillah, baguslah ada 5 orang yang cuba belajar Islam, mendekati Islam. Mereka berpuasa, belajar berpuasa walaupun bukan Islam, dan berbuka dengan kami. Moga-moga mereka dapat hidayah. Cuma nak gambarkan dalam keadaan biasa, sekiranya akidah kita rosak, walaupun amalan kita bagus, maka rosaklah amalan tersebut. Sebab itulah ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling mulia, yang paling penting, yang perlu didalami, difahami dan diperbetulkan dalam kehidupan seorang Muslim, sebab ia merupakan asas, dia merupakan foundation bagi kehidupan seorang. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
menjelaskan, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Sekiranya Nabi Musa masih lagi hidup, dia tidak akan memiliki kelebihan yang lain melainkan mengikuti aku, ataupun dia tidak ada ma wasi'ahu, dia tidak ada ruang yang lain melainkan untuk beriman kepadaku. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar membaca kitab Taurat, mendalami Taurat. Lalu merah padma muka Rasulullah, merah padma, bukan merah padam ya. Peribahasa yang betul lah merah padma, bukan merah padam. Seperti mana peribahasa yang selalu orang salah, harapkan pagar makan padi. Mana ada pagar makan padi? Ya? Adakah pagar makan padi? Sebenarnya yang betul lah harapkan pegar makan padi. Pegar adalah seekor burung. Kamu tahu dia kerjanya makan padi, kenapa nak suruh jaga padi? Satu peribahasa yang betul lah harapkan pegar makan padi, bukan harapkan pagar. Ya. Seperti mana merah padam. Apa yang padam merahnya? Bukan merah padam, merah padma. Padma adalah sejenis bunga yang berwarna merah menyala. Apabila seorang itu marah, mukanya menjadi merah. Sebab itu dinamakan merah padma, bukan merah padam. Ya. So, Rasulullah SAW melihat Umar baca surat Taurat ni, lalu Rasulullah tegur Umar sebab itu peringkat awal Islam. Ya. Rasulullah tidak mahu sahabat bercampur baur antara Taurat dan juga Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia tidak ada jalan lain melainkan beriman kepadaku. Nak gambarkan bahawa walaupun Nabi di antara ulul azmi yang diutuskan oleh Allah SWT, ada kata masih wujud, perlu luruskan akidahnya, iaitu mengakui keimanan, mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma' bi ahadun min hadhil ummati thumma yamut, walam yu'min biya arsaltu bihi alladhi arsaltu bihi illa kana min ashabin nar." Saya bacakan balik hadis ni ya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. InsyaAllah teks hadis ni saya akan berikan dalam slide nanti. Anda nak boleh baca balik teks hadis ni. Di mana hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana baginda bersabda, demi Tuhan, waladhi nafsi biyadi, demi Tuhanku yang dirinya berada di tangannya, tidak mendengar seorang daripada umat ini, sama ada di kalangan orang Yahudi maupun orang Nasrani, tentang perutusan aku, tentang kenabianku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutuskan dengannya, yakni agama Islam, nescaya dia termasuk dalam golongan ahli neraka. Walaupun mereka ni termasuk golongan yang kuat beribadah dalam agama masing-masing, tapi setelah mendengar kerasulan Nabi Muhammad SAW, akidahnya tidak diperbetulkan, iaitu mengimani Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir, maka mereka akan menjadi ahli neraka. Kedua-dua hadis ini menggambarkan pentingnya. Kedua-dua hadis ini menggambarkan pentingnya ilmu tentang akidah Islam. Jadi kepentingan ilmu akidah Islam ini berdasarkan pada kepentingan ilmu tersebut dalam kehidupan manusia. Perkara yang kedua yang ingin saya tekankan ialah definisi iman ataupun akidah. Selepas ni kita akan lihat tentang nama-nama ilmu akidah. Definisi iman. Iman dan akidah ni interrelated. Nanti bila kita bicarakan tentang perkataan ataupun nama-nama akidah ni, kita akan nampak perbezaan ini. Definisi iman. Al-iman tasdiqu bil qalbi
wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Apa yang dinamakan iman itu ialah membenarkan dengan hati, mengikrar dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi syarat iman ni ada 3. Pertama, tasdiq bil qalbi, iaitu membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa iqrar bil lisan, iaitu mengikrarkan, melafazkan dengan lidah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. Sebab tu kalau kita perhatikan keimanan iblis tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan iblis tidak mengakui Allah Maha Esa. Iblis mengetahui Allah Maha Perkasa. Iblis mengetahui Allah yang Esa. Iblis mengetahui Allah Maha Berkuasa. Tetapi dia tidak tunduk pada perintah Allah SWT. Amalun bil arkan, mengamal dengan anggota, tidak dilakukan. Apabila iblis diperintahkan sujud pada Allah, pada Nabi Adam, iblis enggan. Sebab itulah dia anggap sebagai kelompok yang kufur pada Allah SWT, sebab ciri yang ketiga tidak ada. Jadi ciri iman ni perlu ada 3. Tasdiq bil lisan, tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, iqrar bil lisan, melafazkan, menjelaskan dengan lidah. Dan kita lihat Abu Talib bukan tidak percaya Nabi Muhammad seorang Rasul. Abu Talib bukan tidak percaya Allah Maha Esa. Abu Talib bukan tak percaya Allah berkuasa. Tetapi Abu Talib enggan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ketika mana Rasulullah SAW berkata, ya ammi, kul la ilaha illallah, ashfa' biha laka yawmal qiyamah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, aku akan beri syafaat kamu di akhirat nanti. Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimah ini. Jadi iqrarun bilisan ni tidak berlaku pada Abu Talib. Lantaran itu beliau tidak termasuk golongan yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa amalun bil arkan, dan melaksanakan amalan dengan anggota badan. Inilah pendapat yang diutarakan oleh Imam Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama. Dan dalam mazhab Syafi'i kemudian datanglah seorang ulama yang terkenal, Imam Ghazali, yang dikenali sebagai Hujjatul Islam. Imam Ghazali menafsirkan tentang akidah. Tadi iman ini tentang akidah menurut Imam Ghazali, kita boleh rujuk dalam buku beliau Ihya Ulumuddin. Akidah ialah berpegang dan membenarkan dalam hati dan meyakini dengan pasti tanpa bercampur dengan sebarang keraguan, syak dan kegundahan jiwa. Justru akidah berasaskan keyakinan dan membenarkan tanpa persoalan. Ini definisi akidah menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil tentang definisi akidah itu ialah apa yang dibenarkan oleh hati kita, ya, tasdiq, apa yang dibenarkan oleh hati, kemudian apa yang dilafazkan oleh mulut, dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh anggota badan. Okey, poin yang ketiga, nama-nama ilmu akidah. Nama-nama ilmu akidah. Ilmu akidah, subjek kita ini akidah Islamiah. Namun di sebalik itu sebenarnya ilmu akidah juga dikenali dengan nama-nama yang berbeza. Dan perbezaan ini dikaitkan dengan perbincangan ilmu tersebut. Saya jelaskan kat sini ada 7 nama lain bagi ilmu akidah. Yang pertama, ilmu akidah, ya, ataupun nama-nama ilmu akidah. Yang pertama, ilmu akidah. Ilmu akidah daripada perkataan bahasa Arab aqada, iaitu mengikat, menyimpul. Dinamakan ilmu akidah kerana disimpulkan, diikatkan keimanan kita kepada rukun-rukun iman, ya, pada Allah, pada malaikat, seterusnya rukun iman yang akan kita perincikan. Cuma metod kuliah kali ini saya tidak akan bicarakan rukun iman seperti mana yang tuan-tuan, anak-anak sekalian belajar sebelum ni dalam peringkat sekolah, ya. Kita akan lihat lebih detail dan perbandingan dengan agama-agama yang lain, insya-Allah. Yang kedua,
ilmu al-fiqh al-akbar. Al-fiqh al-akbar iaitu fiqh yang besar, membezakan dengan fiqh al-asghar, membezakan fiqh yang kecil, sebab dinamakan ilmu fiqh al-akbar, fiqh yang akbar, kabir maksudnya besar, akbar yang paling besar, sebab perbicaraan tentang akidah ini ataupun iman ni adalah perbicaraan yang paling penting. Dia merupakan usul ataupun asas, manakala perbincangan yang lain merupakan ilmu furu'. Ya, sekiranya asas tidak selesai, maka yang furu' ini tidak memberikan manfaat. Jadi sekiranya akidah seorang itu rosak, tak betul, amalannya tidak menyelamatkan beliau daripada azab api neraka Allah SWT. Lantaran itu dinamakan ilmu al-fiqhul akbar, ya? Ilmu fiqh akbar. Dan nama fiqhul akbar ini dikenalkan oleh Imam Abu Hanifah pada kurun yang kedua, ya? Pada kurun yang kedua, ilmu akidah dikenali dengan nama ilmu fiqhul akbar. Yang ketiga dinamakan juga ilmu tauhid. Dia perkataan wahada, ya? Wahada yuwahidu tauhidan, mengisahkan Allah SWT, sebab ilmu ini membicarakan tentang tauhid, pengisahan Allah SWT. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, membicarakan tentang ilmu tauhid, ya? Keesaan Allah SWT. Yang keempat, ilmu ini juga dinamakan dengan ilmu usuluddin. Daripada dua perkataan usul dan juga ad-din. Usul maksud asas, foundation. Ad-din agama. Usuluddin ialah foundation of religion. Cumanya ataupun fundamental. Cuma kalau di barat ni bila sebutkan fundamentalist ni adalah satu kalimah yang telah pun dimanipulasi menjadi golongan yang teroris. Sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita perlu menjadi seorang fundamentalist yang berpegang teguh pada asal agama. Cuma perkataan ini diselewengkan di barat, menggambarkan bahawa bila sebut fundamentalist sahaja adalah golongan pelampau. Asasnya, orang yang beriman perlu berpegang pada usul agama, asas agama, iaitu fundamental of the religion. Fundamental bila sebutkan usul ad-din, fundamental of religion, asas-asas agama. Dia makan usuluddin kerana ilmu ini membicarakan tentang asas-asas agama. Yang kelima, dinamakan juga ilmu kalam. Disebutkan kalam sebab membicarakan tentang kalam Allah. Daripada awal, generasi awal selepas tabi'in tu, ada perbalahan di kalangan umat Islam sama ada Al-Quran ni kalamullah ataupun tidak, kalamullah ataupun makhluk. So perdebatan perbincangan ini, kalam ini, lantaran sebab itulah ilmu itu dinamakan ilmu kalam, dan mereka yang terlibat dalam ilmu ini dinamakan al-mutakallimun. Walaupun biasanya bila sebutkan ilmu kalam ni, mutakallimun banyak menggunakan akal. Namun demikian, asas ilmu kalam mesti bertitik tolak pada wahyu, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Manakala akal itulah merupakan sokongan. Namun demikian, ramai mutakallimun yang akhirnya terkeluar sesat di pelajaran Islam ni banyak menggunakan akal mereka. Yang keenam, dia menekan juga ilmu iman, sebab ia membicarakan tentang keimanan seorang pada Allah SWT, pada para malaikat, para rasul dan segala rukun iman yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lantaran itu, ia dinamakan ilmu al-iman. Yang ketujuh, ia juga dinamakan ilmu an-nazar wal-istidlal. Ilmu an-nazar wal-istidlal. Kerana ilmu ini bertunjangkan kepada asas foundation agama, iaitu wahyu Allah SWT, Al-Quran dan As-Sunnah. So ini penjenamaan ilmu akidah, ya. Ada 7 nama, saya ulang sepintas lalu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh al-akbar, yang ketiga ilmu tauhid, yang keempat ilmu usuluddin, yang ketiga ilmu kalam, yang kelima
yang keenam ilmu iman, dan yang ketujuh ilmu an-nazar wastidlal. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung siri yang kedua tentang keunikan dan kelebihan yang ada pada akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.